Ini kita akan lihat satu aplikasi yang dinamakan Zotero, di mana aplikasi ini akan membantu penyelidik atau uh, sewaktu menulis, yang mana kita boleh masukkan reference tanpa kita perlu bersusah payah menulis satu persatu reference yang dibuat. Jadi untuk yang menulis thesis atau buat paper, ini akan jadi satu reference manager yang sangat berguna. So ini merupakan salah satu aplikasi yang ada dan percuma. So terdapat juga beberapa reference manager yang lain, termasuklah contohnya Mendeley. So badan yang itu berbayar. So this one adalah percuma. Jadi untuk menggunakan software ini, anda boleh lihat di laman web zotero.org dan boleh klik pada butang download di situ. Okay. So untuk yang ini, ada beberapa perkara yang perlu di-download. Yang pertama adalah Zotero 5.0 for Windows. So sekiranya anda menggunakan Mac atau Linux, so gunakan platform yang berbeza lah, but standard operation adalah gunakan Windows. So kita just download saja dan anda akan proceed dengan proses installation. Okay. So untuk yang itu, sekiranya telah install, so anda akan dapat dan perlu register juga di Zotero, masukkan email dan juga password yang digunakan. So ini akan berfungsi untuk menyimpan data-data yang anda perlukan. So contoh ini adalah reference yang saya telah buat, dan kita boleh boleh create folder sendiri. So whenever atau bila-bila masa anda membaca website atau paper, so by one click dia boleh disimpan dalam software ini. Okay, so ini akan jadi laluan untuk nantinya kita buat reference. Okay, keduanya, software ni dia actually dia built in dengan Firefox, but then anda juga boleh install konektor yang lain sekiranya anda lebih selesa menggunakan Chrome atau Safari atau Microsoft Edge, right? Dan Chrome adalah yang paling standard lah orang guna. Okay, so satu adalah Zotero 5.0 for Windows, kedua adalah Chrome connector sekiranya lebih selesa menggunakan Chrome. Ketiga adalah ini pun saya rasa amat berguna lah, especially untuk saya, adalah Zotero Standalone. So boleh download untuk Windows. Okay, so nanti saya akan ceritakan kenapa ini berguna. Okay, so setelah anda install keseluruhan item tadi, ada tiga benda. Satu, Zotero 5.0. Kedua, Chrome connector sekiranya perlukan another connector. Dan yang ketiga adalah Standalone 4.0. Keempat yang diperlukan adalah klik di documentation dan juga pergi kepada word processing integration, sebab kita akan menggunakan Microsoft Word. Dalam kes kebiasaannya adalah gunakan Word. Jadi kita pergi ke using Zotero Word plugin, dan kat sini kita boleh pergi kepada installation. So klik dan juga install. So ada tiga tadi dan ni adalah yang keempat. Okay, sekiranya anda telah install, ada beberapa item lah yang kita boleh lihat. Sekiranya telah install dan juga restart komputer, sekiranya kita buka Microsoft Word, so kita boleh lihat satu tab baru untuk Zotero di atas. Right? So ini akan memudahkan proses untuk reference nanti. Okay, yang kedua adalah dengan Zotero Standalone, so kita boleh letakkan di depan gini, dan dia akan keluar paparan sama seperti di dalam library di Zotero yang kita buat di online. Okay, so ini adalah Zotero Standalone. Apa yang bagusnya adalah Zotero Standalone ni boleh digunakan secara
tanpa internet. So sekiranya kita balik kampung and then on the same time kita dah download paper, then kita tak ada internet during that time, so kita boleh gunakan juga pada waktu tersebut. Dan bila mana kita ada capaian internet, dia akan synchronize secara automatik dengan apa yang kita simpan di dalam kita punya simpanan atau library Zotero. So yang menariknya untuk menggunakan software ini adalah dia adalah web based. So kalau let's say kita buat kerja di campus katakan, atau di satu tempat yang lain, dan kita tak bawa balik komputer, so kita balik kampung dan kita boleh install itu di komputer di kampung sekiranya kita ada komputer yang lain, dan dia akan automatically connected each other. Right, tu kebaikannya lah untuk menggunakan Zotero, sebab dia adalah web based. Okay, typically kalau kita ada standalone, kalau kita pergi kepada edit dan pergi pada preference. So di preference ni ada beberapa item kat sini, dan perlu perhatikan di sini adalah untuk setting. So ini adalah untuk data synchronization dengan library di cloud. So make sure kita linkkan kita punya account menggunakan username dan password, so that dia akan link together dengan library. Okay, seterusnya adalah macam mana kita nak save data. Okay, contohnya saya ambil contoh yang ini. Okay, sekiranya kita baca paper, let's say lah kita ambil satu contoh electrospinning. So dan kita rasa paper ni menarik. Contohnya kita baca paper ni dan kita nak cite paper ni nanti. Right? So ada beberapa method yang boleh digunakan. Pertama, kalau kita dah install connector kepada Chrome, dia akan muncul satu paparan di atas ni. Dia akan automatically ada dokumen kat atas ni yang kita boleh by one click dia akan save to Zotero. So saya cuba klik di sini dan dia akan save ke dalam folder ni lah. So depend kepada folder mana yang nak diletakkan. Okay, so ini satu kaedah lah. So kita tengok sini adalah novel drug by Kajal Ghoshal. Kalau kita pergi kepada kita punya Zotero standalone tadi, dia akan automatically save kat dalam folder tersebut. So novel drug by dalam kes ni sebab ni adalah paper baru, mungkin dia tak automatically recognize dia punya author. Kalau tak, kena masukkan sesuatu. So dia agak menyukarkan. Kita ambil contoh lain yang lebih baik. Ambil paper yang agak lama sikit. Kita ambil paper 2019 katakan. So katakan paper ni. So macam tadi kita rasa paper ni bagus dan kita nak download paper tu. So kita boleh download, save to Zotero. So dia akan automatically download. Ini adalah Chen Mingjun. So ni paper yang kita install tadi, kita download tadi, dan kita boleh terus dapat author. Setiap author ni dia akan automatically insert lah. Kalau tak, leceh juga nak buat sesuatu. So kat sini dia akan bagi info lah. Ini adalah general article, tajuk dia, kemudian author, kemudian abstract, semua ni lah dia akan lengkap. Right? So kita tak perlu nak buat additional work lah untuk masukkan information tadi. Seterusnya ini adalah kaedah pertama. So sama juga dengan Firefox. Kalau di Firefox kita akan ada, kita ambil contoh. So macam ni juga, dia sama juga. Kalau kita buka di Firefox, dia pun akan ada juga button untuk kita automatically save kat Zotero. Itu kaedah pertama. Kaedah kedua, katakan ada paper lain
Let's say kita buka paper. Let's say kita ada satu paper, contohlah okay. So ni adalah